Assalamualaikum, hai. Hari tu kita cerita pasal gegenang telinga aku hampir terkoyak. Daripada aku recover gegenang telinga aku yang hampir terkoyak tu, sampai sekarang aku tak pernah buat audiogram, which is dah dekat 6 tahun. Until lah satu hari tu aku macam terdetik nak uji audiogram. So aku go through senarai apps yang boleh digunakan untuk uji audiogram. Aku come across dengan satu apps ni, which is nama dia Mimi Hearing Test. Korang boleh download Mimi Hearing Test ni. Dia ada dekat App Store dengan Google Play. So audiogram yang kita nak buat ni, kita akan buat melalui telefon. So korang perlukan telefon korang dan juga earphone ataupun headphone. Lepas korang dah install apps tu, korang boleh tekan dekat apps tu untuk start. Dan korang kena follow beberapa instruction yang awal. Kat situ korang kena insert korang punya nama, umur dan juga jantina korang. Ini sangat-sangat membantu untuk dorang collect data sama ada umur macam korang ni adakah memang sepatutnya berlaku hearing loss ataupun tak. Sebab apps ni juga mengambil database daripada satu dunia. So kalau korang bagi tahu umur korang, jantina korang, dia akan membantu dalam accuracy data ataupun result hearing test korang nanti. Okay, disebabkan aku dah pernah buat hearing test ni, so aku dah boleh skip beberapa prosedur awal. And then aku akan buat lagi sekali dengan korang untuk korang dapat tahu macam mana apps ni berfungsi. Macam korang nampak, korang akan nampak nama aku dengan data aku yang sebelum ni. So itu tak penting, tapi kita nak move kepada test result and then kita nak start a new test. So aku akan start a new test dengan korang sama-sama. Mula-mula sekali korang akan nampak ada macam satu graph tau. So graph ni menunjukkan yang korang perlu berada dekat satu tempat yang senyap supaya bila hearing test ni dilakukan, dia akan mengeluarkan beberapa frekuensi sound yang mana korang kena dengar elok-elok frekuensi sound tu untuk korang conduct test ni. So sekarang ni korang kena pastikan yang graph tu berada dekat kawasan hijau, baru korang boleh continue. And then korang kena select headphone apa yang korang pakai. Macam aku sekarang ni aku pakai in-ear earphone. So aku select yang ni. And then aku select. Okay, and then korang kena adjust headphone ataupun earphone korang untuk volume yang suitable untuk dijalankan test ni. So sekarang ni kita test untuk 50%. So dia punya idea untuk test ni ialah setiap kali korang dengar sound daripada test ni, korang kena tekan button, dan kalau korang tak dengar, korang lepas daripada button tu. So kita start. Okay, tadi kita dah selesai buat satu test untuk telinga kanan aku. And then sekarang kita akan move kepada telinga kiri kita pula. Korang boleh restart test tu kalau korang rasa yang test tadi macam korang bising ke. Macam aku sekarang aku buat video, so aku banyak bercakap dengan korang. Sepatutnya aku kena kurangkan bercakap supaya aku boleh fokus untuk dengar bunyi frekuensi yang dia nak cuba bagi. Sebab test ni dia akan bagi beberapa frekuensi untuk telinga kita pick up. And then test ni nak tahu frekuensi mana yang kita boleh pick up untuk dapat result audiogram yang terbaik. And then sekarang kita akan move kepada telinga kiri pula. Okay, kita dah habis test kedua-dua telinga kita. Dan kita tengok result. Dia cuba untuk diagnose dulu and then dia bagi tahu. And yes, this is the result. Aku ada slight hearing loss. And then dia akan bagi tahu skala-skala hearing loss melalui WHO punya classification. So aku ada slight hearing loss dalam 16 ke 25 decibel, which is you may have difficulty understanding people who are far away or speak quietly, which is true. Kadang-kadang aku tak dengar apa orang cakap walaupun dia cakap dalam keadaan kuat. Kadang-kadang it may take more effort to listen to faint sound. So kadang-kadang aku macam kena fokus kerut muka untuk dengar orang panggil nama aku ataupun cakap sesuatu. Ataupun kadang-kadang aku minta untuk orang ulang balik apa yang diorang cakap. So yeah. And then dia boleh bagi tahu
telinga mana yang mempunyai masalah. Macam aku, you have asymmetric hearing. Maksudnya kedua-dua telinga aku, kiri dan kanan aku, dua-dua ada kapasiti pendengaran yang agak baik. Dia tak ada telinga kanan ke lebih baik daripada telinga kiri untuk aku. And then ni result yang korang perlu take note, which is you have slightly worse than people in your age group. Menunjukkan pada umur macam aku punya result adalah dalam keadaan bahagian orang paling teruk dalam kalangan umur aku. Sebab kebanyakan orang macam umur aku mungkin sepatutnya berada dalam average hearing ataupun better hearing, tapi untuk aku ada worst hearing. Umur macam aku ni dikira sangat-sangat teruk lah. And then dia bagi tahu satu reminder kat sini, since we detected hearing loss, you should consider consulting a medical professional soon. So dia bagi suggestion untuk korang pergi consult dengan doktor lepas korang buat audiogram ni. Ini audiogram yang dijalankan melalui apps. Ketepatan dia mungkin ya, mungkin tak. Disarankan juga untuk korang pergi buat audiogram ni dengan consultation audiologist ataupun doktor. So lebih tepat lah kot nanti. Ya, ini result terbaru aku, which is tadi korang nampak lain, sekarang dah lain. Okay, korang akan nampak yang sekarang ni telinga kiri aku mempunyai 69% hearing capacity dan telinga kanan aku mempunyai 70% hearing capacity. So inilah result audiogram untuk aku. Mengenai audiogram ni, kenapa kita disarankan untuk ambil ialah disebabkan dengan lifestyle kita. Contohnya kalau kita ni kerap on pakai earphone untuk mendengar lagu dengan keadaan volume yang kuat, and then bergantung juga pada pekerjaan kita. Contoh orang-orang yang banyak main media, video editing ataupun sound engineer, orang yang terlibat dengan machinery yang bunyi kuat-kuat, itu pun most likely untuk mengalami hearing loss. Kalau korang rasa korang kerap dengar lagu pasang kuat-kuat pakai earphone 24 jam ataupun masa korang spend dengan earphone tu terlalu lama dalam masa satu hari, dalam masa 24 jam, aku sarankan untuk korang try untuk ambil audiogram test ni supaya korang tahu kat mana kapasiti pendengaran korang sekarang. Dia macam ni lah, ada satu wake up call aku untuk korang start untuk ambil audiogram test ni ialah apabila kalau orang panggil nama korang ataupun kalau orang bercakap dengan jarak satu depa dengan korang dan korang start tak dengar apa yang dia cakap, itu satu wake up call lah untuk korang start ambil audiogram test. Do share this video kepada kawan-kawan korang supaya kawan-korang tahu yang kita boleh ambil audiogram test untuk menguji tahap kedengaran telinga kita. Kalau korang share dekat Instagram, Instastory dengan Twitter, korang boleh tag dan mention aku. And yeah, itu saja.